Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia di bawah tajuk pemelukan Islam oleh salah satu pihak kepada perkahwinan sivil dan kesannya kepada anak-anak. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada saya sendiri, iaitu Sufian bin Ismail, Muhammad Fitri bin Wasli, Muhammad Saufi bin Ahmad Nasir dan Muhammad Syafiq Ikhwan. Sistem perundangan Malaysia terdiri daripada dua bahagian, iaitu Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Islam, iaitu Mahkamah Syariah. Dalam isu ini, memfokuskan pemelukan Islam oleh salah satu pihak kepada perkahwinan sivil dan kesannya kepada anak-anak. Permasalahan bertindihan kuasa antara Undang-Undang Islam dan Sivil, dan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada perkembangan suatu negara sekiranya tidak diselesaikan secara wajar. Wujudnya pindaan pada perkara 121/1A, iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988. Isu pertindihan bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil yang pernah berlaku sebelum ini dapat diselesaikan, yang mana pasangan yang menghadapi masalah berkenaan isu keluarga dan tuntutan mungkir janji perkahwinan, nafkah tertunggak dan hak hadanah, iaitu hak penjagaan anak, tidak lagi membuat permohonan di Mahkamah Sivil kerana ia berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah sepenuhnya dan hanya tertakluk kepada perkahwinan orang Islam sahaja. Perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan adalah memperuntukkan perlembagaan yang menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Pemelukan Islam oleh salah satu pihak kepada perkahwinan sivil ini secara tidak langsung akan menghasilkan beberapa implikasi perundangan, yang mana disebabkan apabila seseorang itu memeluk Islam. Ianya bukan sahaja melibatkan perubahan kepercayaan atau i'tiqad, malah undang-undang yang terpakai ke atasnya juga adalah berubah setiap perundangan. Jelas di sini, pemelukan Islam pada salah satu pihak kepada perkahwinan sivil akan memberi kesan kepada penerimaan hidup pasangan itu dan khususnya pembesaran anak-anak mereka. Isu berbangkit antara pasangan akibat konflik ketidakjelasan undang-undang yang terpakai. Dapat dijelaskan dalam topik ini kesan yang menjadi isu setelah pemelukan Islam oleh salah satu pihak kepada perkahwinan sivil mengikut perundangan antaranya. Yang pertama, pengesahan status perkahwinan sivil sebelum pemelukan Islam. Isu kedua, pihak yang memeluk Islam tidak mendapat remedi. Dan isu ketiga, hak pihak bukan Islam menuntut nafkah dan mewarisi harta. Isu yang pertama berkenaan pengesahan status perkahwinan sivil sebelum pemelukan Islam. Dalam perundangan Islam, setelah seseorang memeluk Islam akan terikat dengan perundangan Islam yang mana tertera dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Begitu juga sebaliknya, yang mana seseorang yang ingin keluar dari agama Islam, iaitu murtad, akan diputuskan melalui perundangan agama Islam. Berbeza dengan peruntukan perundangan sivil yang mana permohonan untuk membubarkan perkahwinan tersebut hanya boleh dibuat oleh pihak yang tidak memeluk agama Islam atas alasan pemelukan Islam pasangannya. Oleh itu, bagi pihak yang ingin memeluk Islam hendaklah membuat pengesahan status perkahwinan yang terdahulu bagi mengelakkan timbul isu selepas pemelukan Islam. Pihak yang memeluk Islam tidak mendapat remedi. Dalam isu ini, penafian ke atas pihak yang memeluk Islam disebabkan sistem perundangan sivil yang mana hanya membenarkan pihak yang bukan Islam sahaja boleh membuat pembubaran perkahwinan tersebut. Manakala pihak yang memeluk Islam sebagai pihak yang menunggu dan tidak boleh menjadi pihak yang mengambil tindakan.
Secara tidak langsung, hak mereka untuk keluar daripada perkahwinan yang sedia ada menjadi tidak terpelihara, sekaligus telah menafikan hak seseorang saudara baru untuk mengamalkan undang-undang diri atau undang-undang keluarga yang baru bagi dirinya, iaitu undang-undang keluarga Islam. Rentetan daripada itu sebenarnya masih lagi mengikat seseorang saudara baharu dengan undang-undang keluarga Islam kerana tanggungjawab sivilnya tidak akan terlucut dengan alasan pemelukar Islam. Seperti contoh kes nafkah, harta sepencarian dan juga penjagaan anak-anak seperti mana dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam. Hak pihak bukan Islam menuntut nafkah dan mewarisi harta. Seperti yang kita tahu, menurut Undang-Undang Pewarisan Islam, seseorang bukan Islam terhalang daripada mewarisi apa-apa harta peninggalan seseorang Islam. Namun, dalam perundangan di Malaysia yang mana melibatkan kes pemelukan Islam, salah seorang daripada pasangan perkahwinan sivil telah membenarkan pihak yang tidak memeluk agama Islam berhak mewarisi harta peninggalan bekas pasangannya yang memeluk agama Islam sekiranya perkahwinan sivil mereka masih lagi belum terbubar semasa kematiannya. Begitu juga isu nafkah seseorang suami yang telah memeluk Islam selagi tidak membubarkan perkahwinan terdahulu masih dianggap berada dalam status perkahwinan yang belum terlerai. Ketidakselarasan konflik penghakiman berkenaan hak jagaan anak dan penentuan agama anak-anak. Perbahasan mengenai status agama anak boleh seringkali dikaitkan dengan hak penjagaan anak tersebut. Dalam hal ini, ibu bapa iaitu pasangan di mana salah satunya memeluk Islam akan berusaha mendapatkan hak penjagaan anak-anak bagi memastikan anak-anak mereka mengikut agama anutan mereka. Dalam kes pemelukan Islam, sama ada ibu atau ayah, sudah pasti wujud penghakiman sama ada menggunakan undang-undang Islam atau sivil dan hanya satu pihak sahaja akan mendapat hak jagaan terhadap anak-anak tersebut. Penentuan agama anak-anak kebiasaannya dipengaruhi oleh keputusan hak hadanah. Berdasarkan kes mahkamah, akan wujud 3 pendekatan berbeza dalam kalangan para hakim dalam menangani isu ini. Yang pertama, kanak-kanak tersebut secara automatik menjadi seorang Muslim dengan mengikut agama baharu ibu atau bapanya yang memeluk Islam. Yang kedua, pertukaran agama kanak-kanak kepada agama Islam adalah tertakluk kepada kebenaran daripada salah satu pihak, sama ada ibu atau bapanya atau penjaganya. Dan yang ketiga, penentuan agama bagi kanak-kanak tersebut adalah tertakluk kepada keizinan daripada kedua-dua ibu bapanya. Dalam isu penjagaan ini dapat ditelitikan 2 aspek yang sangat ketara bagi hak penjagaan anak, iaitu status agama Islam dan umur anak tersebut. Sekiranya kes di bawah ke mahkamah syariah, hak penjagaan anak akan jatuh kepada pasangan yang memeluk Islam. Akan tetapi jika kes di bawah ke mahkamah sivil, hak penjagaan anak akan dipertimbangkan mengikut kelayakan oleh hakim.